Antara duit raya dan Perdana Menteri paling teruk. Sebelum pilihan raya umum ke-15 yang lalu, Ketua Penerangan PAS Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud, mentohmah bahawa Pakatan Harapan telah memberikan pengalaman buruk dan mimpi ngeri kepada rakyat selama 22 bulan dalam pemerintahan negara. Apalagi yang boleh rakyat harapkan daripada Pakatan Harapan yang merugikan umat Melayu atau Islam sehingga pelbagai fahaman liberal masuk ke negara kita dan mencabar akidah Islam. Dakwanya dalam kenyataan yang diterbitkan Harakat Daily 9 September tahun lalu. Esko Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Seranta Kelantan itu berkata sudah tentu menjadi tanggungjawab semua ahli PAS untuk menyambut usaha penyatuan ummah yang dibawa oleh pimpinan mereka. Maka PH sebagai sebuah pakatan yang gagal membawa misi seimbang untuk bangsa dan agama adalah bercanggah dengan prinsip perpaduan berteraskan persefahaman antara kaum dan agama di negara ini, ujarnya. Tidak boleh dinyatakan apakah pengalaman buruk dan mimpi ngeri rakyat ketika Pakatan Harapan mentadbir negara. Mungkin takut dapat surat saman fitnah daripada peguam Pakatan Harapan. Dalam hubungan ini, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria lebih jago dalam aksi fitnah, walaupun kemudian meminta maaf daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun selepas pilihan raya umum ke-15, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengerusi Pakatan Harapan yang dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Al-Arituddin Al-Mustafa Billah Shah, membentuk kerajaan perpaduan bersama parti-parti lain. UMNO bekas rakan PAS dalam perpaduan ummah yang disebut oleh pemimpin PAS termasuk Nasruddin sebagai kononnya mengikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk bersama Pakatan Harapan, bukan bersama Perikatan Nasional. Benar, Tuhan Maha mengetahui berkenaan manusia yang diciptakannya. Perikatan Nasional secara gabungan dengan 74 kerusi gagal mendapat bilangan terbanyak. Pakatan Harapan dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mengetuai kerajaan di Malaysia. Jika benar naratif bahawa Pakatan Harapan gagal membawa misi seimbang untuk bangsa dan agama serta bercanggah dengan prinsip perpaduan berteraskan persefahaman antara kaum dan agama di negara ini, takkanlah Yang di-Pertuan Agong berkenan melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 dan bukannya Tan Sri Mahyadin Yassin. Malangnya naratif dangkal sebelum pilihan raya umum ke-15 itu berjalan walaupun selepas pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November tahun lalu. Sehinggakan kerajaan perpaduan lantikan Yang di-Pertuan Agong ini dikatakan pula sebagai di luar tabi'i oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Malah pendakwaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan yang berdepan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah 6.9 juta ringgit dianggap sebagai satu permulaan daripada tindakan Anwar sebagai Perdana Menteri. Kami sebagai pembangkang ugutlah apa sahaja. Segala tribulasi dan fitnah yang kami hadapi lebih teruk. Bagi saya, kalau inilah permulaan, dia adalah Perdana Menteri paling teruk di Malaysia. Malah Dr. Mahathir yang dikatakan zalim pun tidak setakat ini. Sifat balas dendam Perdana Menteri ini sangat kuat dan sangat pendendam, kata Ahli Parlimen PAS Pendang Datuk Awang Salahuddin Hashim pada 21 Februari lalu. Sekejap, benarkah Perdana Menteri hari ini paling teruk? Malah lebih zalim berbanding Tun Dr. Mahathir, pentadbir negara ini selama 22 bulan yang kononnya memberi pengalaman buruk dan mimpi ngeri rakyat negara ini. Wahai pentaksub Perikatan Nasional, sila dengar baik-baik. Kemarin Perdana Menteri mengumumkan 7 perkara sempena perayaan Aidilfitri pada tahun ini. Berikut adalah duit raya Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani yang akan dinikmati bukan hanya oleh umat Islam tetapi oleh keseluruhan rakyat Malaysia, tak kira anda B40, M40 atau T20. Kerajaan memberi pengecualian bayaran tol rahmah sempena Aidilfitri dari 19 sehingga 21 dan 24 April. Kerajaan menawarkan harga barangan asas dan mentah kepada pengusaha menu rahmah pada kadar diskaun khas. Polis Diraja Malaysia PDRM memberi kadar khas bayaran saman bermula 21 April hingga 22 Mei 2023 untuk saman trafik pada 2022 dan sebelumnya. Setiap saman boleh diuruskan dengan kadar RM50 sahaja. Jabatan Penjara melaksanakan pelepasan orang bebas berlesen sempena Aidilfitri. Ini memberi peluang penghuni penjara beragama Islam pulang meraihkan Hari Raya bersama keluarga selain bantuan agama lain. Kerajaan dengan kerjasama Persatuan Simen dan Konkrit Malaysia serta pemaju perumahan swasta akan menawarkan harga simen pada kadar berpatutan untuk manfaat perumahan mampu milik. Kerajaan akan menambahkan peruntukan sebanyak RM250 juta untuk penyelenggaraan jalan persekutuan dan kerja tersebut akan diagihkan khusus untuk manfaat kontraktor kecil Bumiputera, dan kerajaan juga bersetuju memberi 1 hari kelepasan tambahan jika tarikh 1 Syawal jatuh pada hari Jumaat 21 April. Maka kerajaan menetapkan hari Isnin 24 April sebagai hari kelepasan am. Walau bagaimanapun,
Andai kata tarikh 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu 22 April yang kini merupakan kemungkinan besar, ya, maka kerajaan menetapkan hari Jumaat 21 April 2023 sebagai hari kelepasan am tambahan. Apa yang diutamakan oleh kerajaan hari ini bukan kebajikan beberapa individu yang korup, termasuk yang didakwa menjana pendapatan daripada projek Jana Wibawa, tetapi rakyat jelata. Pentaksub Perikatan Nasional dan para pemimpin mereka pun turut mendapat duit raya. Ini menerusi pengecualian bayaran tol Rahmah, Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Ilit, Lebuh Raya Butterworth Kulim BKE, Jambatan Pulau Pinang JPP, Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2, Lebuh Raya KL Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1. Inikah sifat seorang Perdana Menteri yang dilabelkan kononnya paling teruk, pendendam dan kerajaan yang kononnya zalim dan tidak peduli kepada kebajikan umat Islam? Cuba tanya Pak Cik Google apa Perdana Menteri ke-8 beri kepada rakyat sempena Aidilfitri pada tahun 2020 dan 2021.